Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih bersama dengan Cikgu Aisyah Channel. Ini adalah bab pertama bagi tingkatan 3 iaitu indeks. Okay, dalam tajuk ini mungkin akan ada beberapa subtopik yang saya masuk dalam video yang berbeza. Yang mana dalam video bagi tajuk indeks ni saya akan start daripada asas kepada soalan yang advance. Jadi jom kita tengok bahagian pertama. Baiklah, dalam indeks ni dia ada cara untuk menulisnya, di mana kita ada nilai yang A hitam ni kan. Sebenarnya yang A hitam ni dia adalah kita panggil dia asas. Yang A hitam ni kita panggil dia asas. Manakala yang kecil merah N ni kita panggil dia indeks. Ini yang kita nak belajar, indeks. Pendek cerita, sebenarnya kamu dah hadap benda ni waktu kamu tingkatan 1. Kita panggil kuasa. Contohnya kita ada 2, A tu kita ganti dengan nombor 2, N tu kita ganti dengan nombor 2, kuasa 2. Dulu kita belajar ni waktu kita tingkatan 1 bab 3 tak silap saya. 2 kuasa 2 ni sebenarnya kuasa 2 ni adalah indeks, 2 ni adalah asas. Ya. Jadi apakah maksud 2 kuasa 2 ni ataupun A kuasa N ni? A indeks daripada N. Jadi maksudnya A ni kita tulis A ni didarab berapa kali bergantung kepada bilangan N. A ni digarap berapa kali bergantung pada nilai N. Misalnya kata kat sini 2 kuasa 2, jadi berapa kali dia didarab? 2 kali lah. 2 tu didarab 2 kali. Jadi kita tulis 2 kuasa 2. Ini maksud nombor indeks tu lah. Tulis pendarapan berulang berikut dalam bentuk indeks A kuasa N dan huraikan maksudnya. Jadi kalau kita nampak A dan 4 darab 4 darab 4. Kalau kita nak tulis dalam bentuk indeks, kita tulis 4. 4 tu ada berapa kali? 3 kali. Dia jadi macam tu lah. Okay. Misalnya 0.6 darab 0.6, 0.6, 0.6. Jadi kita nak tulis dalam bentuk indeks adalah 0.6. Kita ada berapa kali ni? Kita ada 4, jadi kuasa 4. K ni kita tengok ada berapa kali K darab K darab K darab K darab K. Kita nak tahu ada berapa kali. Jadi huruf ini berulang sebanyak 5 kali. Maka kita tulis K itu kuasa 5. Itulah maksud nombor indeks. Maksudnya 4 ni ada 3 kali. 0.6 tu ada 4 kali. K tu ada 5 kali. Jadi tak perlulah tulis panjang-panjang macam ni. Dia punya ringkasannya mudah untuk difahami. Short dia macam ni je. Daripada tulis macam ni panjang, baik tulis macam ni. Alright. Jom kita tengok lagi. Tukarkan nombor atau sebutan algebra berikut dalam bentuk indeks kepada pendarapan berulang. Dan tadi kita tengok pendarapan berulang yang dibagi pada kita dan dia suruh kita tukar dalam bentuk indeks. Jadi kalau macam ni kita tukar balik pada pendarapan berulang. Macam mana nak tulis pendarapan berulang? 6 tu ada 4 kali darab, jadi 6 tu kena didarab 4 kali lah. Jadi kalau M sini ada 3, jadi M tu boleh didarab 3 kali. Ini daripada basic saya ajar. Jadi 2 per X dia kena darab 3 kali. Jadi pendarapan berulang dia kalau kita tengok dalam bentuk ni lah. Jadi kita belajar indeks ni maksudnya memudahkan jalan kerja. Tidak perlu panjang-panjang. Kita ringkaskan dalam bentuk indeks begini. Daripada kita tulis dalam keadaan pendarapan berulang. Baiklah, jom kita tengok contoh soalan yang keempat pula berkenaan dengan indeks ni. Hitung nilai bagi setiap yang berikut dengan menggunakan kalkulator. Alright, menggunakan kalkulator. Kalkulator kalau kita nak pakai, lain kalkulator lain tempat tekan ni sebenarnya ni. Jadi kalau 7 kuasa 3, kita tekan tanda X kotak ni. Kalau jenis FX 570EX ni kan. Kalau kita nak tekan kalkulator, tekan tanda yang ni. Pap, dia ada kotak kecil checking out kat atas tu, tulislah kuasa dia apa, indeks apa yang awak nak letak. So dalam kes ni indeks saya 3, saya tekan sama dengan terus dapat jawapan dah 3, 4, 3. Dan ini shortcut.
shortcut kalau menggunakan kalkulator. Kalau kita buat kaedah manual, pendarapan berulang tu, kamu nak tekan 7 kali macam ni pun boleh. Cuma kalau indeks kamu rendah, kuasa 3, kuasa 2, okey lah. Nak kira kaedah macam ni, kan? Tapi kena kuasa 10, kuasa 9, jenuh lah kamu nak darab sampai 10 kali. Benda yang sama kan nak tekan kalkulator. Jadi sebaik-baiknya baik guna simbol yang macam ni lah dalam kalkulator. Jawapan dia sama je. So better pakai kaedah yang terus daripada kalkulator. Saya juga nak tunjuk kalkulator yang ni walaupun dah sengit-bengit skrin dia tu, ke kalkulator kegemaran saya. Kalau 7 kuasa 3 yang mempunyai 7 yang mempunyai indeks 3, 7 nak tekan kuasa tanda yang V terbalik kat atas ni. Pap, tekan 3. Tu dia tekan sama dengan dapat 3, 4, 3. Sama lah jawapan. Cuma cara tekan dia lain tau. Yang ni tanda dia yang ni. Kalau kalkulator yang jenis yang 570MS tu dia tekan yang ni. Tanda V terbalik. Tapi kalau kalkulator tadi tu kita tak tekan tu kan. Kita tekan yang X. Ada tanda kotak atas tu untuk isi berapa indeks yang kita nak. Okay. Alright. Jom kita tengok soalan yang kedua. Kalau yang ni saya cadangkan, kita buat dalam kurungan. Tekan kurungan dahulu. Kemudian 2/9. Tekan tepi ni. Lepas sebut tekan kurungan. Indeks dia berapa? 2. Tekan kotak ni. Tekan 2. Nombor indeks dia. Tekan sama dengan dapat 4/81. Loh, dah buat pun dah nak habis ni. Jauh pen ni berjalan, dah buat pun nak habis. Ataupun kamu boleh guna kalkulator ni. Kamu boleh tekan kurungan 2 per ni, tekan ABC punya lambang ni. Per ni tekan ABC punya lambang ni. Per 9, tutup kurungan, tekan tanda V terbalik ni, tekan nombor 2 tu ataupun nombor indeks kamu tu sama dengan 4/81 juga sama. Okay, tapi bezanya jenis kalkulator, simbol yang mana kita nak tekan tu lain sikit. Jadi nak kira manual, kalau ikutkan kita 2/9 tu kena darab 2 kali lah. Jadi kalau 2/9 darab 2 kali, jawapan dia sama juga. Jadi better kamu ikut jalan shortcut yang saya ajar ni lah. Jawapan dia sama juga, 4/81. Jom kita tengok soalan berkenaan indeks. Hukum indeks. Dalam indeks ni banyak law, banyak hukum. Okay. Kalau nak tahu, A kuasa M. A kuasa M darabnya A kuasa N. Bila kita nampak operasi darab, maksudnya nombor indeks itu ditambah. Okay. Ditambah. Bila kita nampak simbol darab, maksudnya nombor indeks itu ditambah. Okay. Dan A ini, kalau kita nampak A tunggal macam ni, dia tak ada simbol indeks ke atas tu, maksudnya A itu kuasa 1. A ni boleh jadi nombor lah, apa-apa saja nombor. Kalau nombor kamu tengok tak ada pun kuasa ke atas tu, maksudnya dia ada kuasa, tapi kuasa dia tak ditulis. Kuasanya adalah kuasa 1. Indeksnya adalah indeks 1. Dan last kali, A kuasa 0 atau apa saja nombor yang dia punya indeks dia 0 ataupun kuasa 0, dia mesti dapat 1. Saya boleh buktikan kepada kamu. Kita ambil lah 8 kuasa 0. Okay, ni saya dah buat 0, dapat 1. Okay, ambil lah, saya nak ambil kalkulator nombor suka hati saya lah. Tu dia melampau nombor ni. Memang tekan je ni. Tekan kuasa ni. Kuasa apa? 0 juga. Okey, tetap kita akan dapat 1. Letaklah juta ke bilion ke. Kalau kita kuasa 0, tetap jawapan dia 1. Ini hukum indeks yang wajib kamu tahu. Okey. Jom kita tengok ringkaskan setiap yang berikut menggunakan operasi darab. Jadi kalau tadi kita dah belajar hukum indeks difahamkan apabila dia darab. Bila dia darab, awak tengok dia darab dan dia adalah asas yang sama, iaitu nombor A ni adalah jenis yang sama macam ni. Apa yang berlaku? Nombor indeks di atas tu ditambah. Jadi cara nak menjawab ni adalah 6
4 tambah 2. Indeks tu kita tambah. Jadi dapat berapa? 6 kuasa 6. Okey. Alright, jom kita tengok contoh yang kedua pun sama, asas dia adalah sama disebabkan dia adalah operasi darab, maka 0.4 ini semua nombor indeks ni bolehlah ditambah. 0.4 kita dapat 2 tambah 4 6. 6 tambah 3 9. Itulah. Terus dapat jawapan. Boleh? Alright. Jom saya tengok contoh yang seterusnya. 3 ni, dia lain sikit. Dia campur-campur kan color dia, nampak? Bila kita tengok, kita ada nombor 2 dengan nombor 3. Dan kita ada T. 2T kuasa 2 darab 3T kuasa 3. Walau bagaimana pun awak nampak dia punya asas sama. Apa asas dia ni? Yang ni T ni asas dia. 3 dan 2 itu adalah perkalinya. Jadi, kita boleh darab 2 darab dengan 3. T itu kekalkan. Tetapi 2 dan 3 itu kita tambah. Awak tambah sebab operasi darab. Awak semua ni sesat. Syuh. Saya tak nak jadi membunuh kamu hari ini. Alright. Sekarang kita dapat jawapan macam ni. Kita dapat 2 darab 3, 6. T 2 tambah 3 adalah 5. Jadi jawapan dia adalah 6T kuasa 5. Last contoh saya nak tunjuk. Kalau kamu nampak sama lebih kurang macam nombor 3 punya contoh. Cuma bezanya dia ada 3 nombor. Dan kamu perhatikan nombor yang ketiga ni, dia tak ada nombor indeks. Kalau tak ada nombor indeks, maka dia adalah nilai indeksnya 1. Jadi saya tulis baliklah macam ni. Supaya kamu sedar yang 5M tu adalah indeksnya adalah 1. Saya tulis macam tu. Bagi nampak. Jadi 3 darab 2 darab 5 ni dia adalah perkalinya. Jadi kita dudukkan dia dekat dalam satu kurungan. Yang asasnya tu kita kekalkan M. Yang nombor indeks kita tambahkan dia sebab dia adalah operasi darab. Okey. Jadi 3 darab 2 darab 5. Kita tekan kalkulator. Mana letak ni? Kat sini ke? Kat sini ke? Okey. 3 darab 2 darab 5. Dapat apa? 30. So, M itu kekalkan 2 tambah 3, 5 tambah 1, 6. Pop. Itu dia. Jadi, kita dapat jawapan. Ciri-ciri nak selesaikan nombor indeks dalam konsep asas yang sama. Gabungan perkali dan asas. Ada yang 2 angka, ada yang 3 angka. Macam ni. Alright, boleh? Jom kita tengok. Baiklah, dalam nombor yang seterusnya, ringkaskan yang berikut. Okey, tadi kita belajar kalau kita nak campur nombor indeks tu, kena make sure dia punya asas kena sama. Okey, dalam kes ni saya bagi contoh asas dia ada yang sama, ada yang berbeza. Jadi kita tengok pada nombor 1 ni, apa yang kita kena buat, asingkan dulu asasnya. Asing macam mana? Kita letak 2 dengan geng 2. Maksudnya asas 2, 2, 2 ni kita letak setempat. Asas 3 ni kita letak setempat. Jom kita letak, kita susun. Tak kisahlah indeks mana nak tulis dulu, ikutlah. Janji kita tutup dulu. Janji, tersasul-sasul. Janji semua nombor asas yang sama tu dudukkan dia setempat. Tu dia. Ada 3. Alright. Dan kita selesaikan 2 ni. Mana yang geng 2 ni, indeksnya semua kita tambah. Alright. Yang 3 ni, mana yang geng 3, indeks semua kita tambah. Tak boleh campur? Tak boleh. Tak boleh campur. Lain-lain tu. Okey, tengah-tengah ni jangan lupa letak darab kan. Jadi 2, 5 tambah 2, 7. 7 tambah 4, 11.
3 pula. 3 tambah... 3. 3 tambah 4, 7. Tu dia 3 pun. Jadi jawapan dia akan jadi mati macam ni saja. Ya, mati macam ni sahaja. Tak boleh disatukan kerana asas dia berbeza. Kalau kita nak settlekan nombor indeks, kena make sure asas dia tu sama. Dan baru boleh kita tambah atau tolak. Tolak tu nanti saya ajar. Kalau dia tak sama, dia akan habis macam ni je. Seterusnya kita tengok kita ada M dan N kat sini. Kita pecahkan dulu dengan M dengan M, N dengan N. N ni tak ada simbol asas tak ada simbol asas pula, simbol indeks tak ada. Maka kita letak tanda nombor indeks dia 1. 2 tambah 4. 3 tambah 1. Alright. Macam itulah. M kuasa 6 darab N kuasa 4. Jom kita tengok yang nombor 3. Jeng, jeng, jeng. Ada simbol negatif pula dekat P ni. Jom kita tengok macam mana kita nak settlekan dia. First, susun dulu dia dalam puak dia. Yang asas yang sama, letakkan dia dengan geng dia. Kemudian barulah kita settlekan. Macam ni dia ada negatif. Maksudnya perkali dia 1 tau. Maksudnya dia ada nombor 1 kat belakang ni. Macam ni. Okay, maksudnya begitu. Tapi kita tak tulis. Macam ni kan tak ada tanda kan. Tak ada nombor indeks. Maksudnya indeksnya 1. Macam tu. Kemudian kita selesaikan. Perkali dengan perkali ni kita letakkan dia dalam satu bahagian. Okey, asas dia adalah P. Jadi 3 ini kita tambah dengan 1. Manakala 2 ni, Q ni pun. Q pun tak ada perkali. Letak 1 kat luar ni. Macam tu. Jadi kat sini pun 2 darab 1. Asasnya kekal. Jadi 3 tambah 5. Jadi kita dapat negatif 3P 4 darab dengan 2Q8. Alright, dapatlah jawapan. Okey, saya harap semua boleh faham apa yang saya cuba sampaikan. Ada lagi sebenarnya kat belakang ni, banyak lagi ni. Tapi saya rasa sekat sini jugalah. Sampai sini sajalah dulu saya nak habiskan. Nantikan dalam video yang akan datang, saya akan terangkan dia punya law yang baru, berkenaan dengan hukum indeks untuk operasi tolak pula. Saya harap apa saya cuba sampaikan ni pelajar boleh faham. Salah silap saya minta maaf. Nantikan video indeks yang seterusnya bagi tingkatan 3. Tingkatan 3 ni kita ada 9 bab. Tapi bab dia panjang-panjang. Jangan tertinggal lah. Kalau kita tertinggal satu bahagian kecil, subtopik dalam tajuk indeks ni, dia akan ganggu kamu punya flow, nak kefahaman kamu pada hujung bab nanti. Sebab dia saling berkait. Baiklah, jangan lupa follow cikgu punya Telegram. Kalau ada salah silap, cikgu minta maaf. Nantikan video yang akan datang dalam tingkatan 3, iaitu subtopik indeks, bahagian yang kedua. Okay? Kalau tak faham, tengok lagi video ni. Jumpa lagi. Bye-bye. Cikgu Aisyah Channel.